Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlun uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam ruangan bicara petang, dan insya-Allah pada petang ini langsung daripada FB Masjid Sultan Muhammad III, Bandar Pasir Mas, Kelantan, bersama-sama dengan kita bicara ambang Ramadan, yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman, yang insya-Allah akan mengupas persoalan tajuk berkaitan dengan fadilat Ramadan dan juga persiapan serta persediaan kita semua untuk kita mendepani bulan Ramadan yang tidak berapa hari lagi. Dan sebelum itu suka untuk saya mengingatkan kepada tuan-tuan hadirin hadirat, para jemaah yang bersama-sama dengan FB kita pada petang ini, yang mengikuti rancangan kita ini atau program kita ini melalui FB Masjid. Harap tuan-tuan semua untuk sama-sama like dan share program kita pada petang ini, supaya ilmunya tersebar dengan luas, insya-Allah. Dan bagi mereka yang mengikuti melalui YouTube, mohon juga untuk sama-sama hadirin tuan-tuan untuk sama-sama kita subscribe dan share juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang lain. Sebelum itu suka untuk saya berinteraksi dengan Datuk Doktor dulu. Datuk, dengar jelas ya? Alhamdulillah, silakan. Okey, baik. Datuk, kita terus kepada soalan kita pada petang ini, bicara ambang Ramadan. Boleh Datuk nyatakan kepada kita semua mengenai fadilat bulan Ramadan ini berdasarkan dalil-dalil nakli, sama ada daripada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abdul Fattah selaku pengacara majlis, pihak unit media Masjid Sultan Muhammad III Masjid Bandar Pasir Mas, dan juga PUK, muslimin dan muslimat para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana di saat kita sedang menghadapi suasana yang agak berbeza daripada sebelumnya, iaitulah PKP yang ketiga telah masuk. Yang kita jangka Ramadan pada tahun ini 1441 dalam suasana kita masih lagi ber-PKP. Jadi insya-Allah bicara kita pada petang ini sebagaimana yang disebut oleh moderator Ustaz Abdul Fattah, iaitulah tentang persiapan kita untuk menghadapi suasana yang baru pada kali ini. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, apa yang diminta supaya saya sebut tentang kelebihan Ramadan, alhamdulillah para jemaah sekalian yang ada di tangannya Quran ataupun mushaf boleh buka, dan kalau ada Quran, kalau tak ada Quran pun dia Qurannya ada dalam handphone pun boleh buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 183. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala mula ucapan ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Untuk zaman kita hari ini, kitalah di antara orang yang beriman. Kata di para sahabat Nabi, apabila kamu dengar Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, maka bukalah telinga kamu, celiklah mata kamu, lapangkan hati kamu, kerana selepas daripada ya ayyuhalladzina amanu, ada perkara yang Allah nak suruh kita buat ataupun Allah nak larang kita daripadanya. Maka dalam ayat ini khas kepada kutiba alaikumus siyam. Allah perintahkan, perdukan ke atas kamu berpuasa. Oleh kerana puasa ni agak berat bagi jiwa manusia, nak terima susah,
kita pagi-pagi duk sibuk dengan nak makan ya. Nah, saya tengok di Facebook ada orang dah order dia punya penimbang dah. Zaman PKP ni duk kira makan ya. Lagi lain tak boleh. Nak keluar pergi jogging pun kena marah ke polis. Jadi apa nak buat? Jadi ajidah makan tu besar, maka Allah sebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tuhan kata seperti aku dah fardukan ke atas orang dulu pada kamu. Kamu jangan susah hati, bukan kamu je kena, orang dulu sudah kena kan. Tapi dalam ayat ini, di akhir ayat, ini kita nak sebut objektif besar Ramadan, puasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Bila nak jadi orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita lorong-lorong ketakwaan itu banyak sekali para jemaah sekalian. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis tentang menyambut Ramadan, kan? Kita sambut Ramadan ni macam-macam kita buat dengan tulisan-tulisan. Kalau dululah, masjid-masjid tulis kain rentang, selamat datang Ramadan. Sehingga saya tanya ada beberapa kali forum, mungkin dengan Ustaz Abdul Fattah sudah kena tanya. Kalau kita tak tulis selamat datang Ramadan ni, Ramadan tak mari ke lagu mana? Tapi kita kata itu menyatakan betapa gembiranya kita menyambut Ramadan. Tapi yang kita naknya sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Nabi kita bersabda kepada para sahabat ketika kedatangan Ramadan. Tanda hadis ni para jemaah sekalian. Ketika kedatangan Ramadan, Nabi kita beritahu kepada para sahabat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atakum Ramadan. Nabi kata datang kepada kamu Ramadan. Jadi ada orang kata syahrul Ramadan. Nabi sebut dalam hadis atakum Ramadan. Sedang datang kepada kamu Ramadan, syahrul mubarak. Bulan yang diberkati. Allah Ta'ala fardukan ke atas kamu berpuasa pada siangnya dan dibuka pintu-pintu langit. Ada riwayat kata dibukanya pintu syurga. Nabi kata apa? Wa tughallu fihi maradatu syayatin. Bulan Ramadan ni syaitan-syaitan diikat. Ada beberapa riwayat Ustaz Abdul Fattah tentang syaitan ni. Ada kata sufidati syayatin. Diikat. Ada kata maradatu syayatin. Syaitan-syaitan, jin-jin yang nakal yang diikat. Jin-jin yang biasa tu macam kita juga terlepas. Dia tak masuk dalam PKP dia. Ada yang kata sulsilati syaitan. Maknanya dirantai. Yang pentingnya syaitan tidak ada. Maka Allah kata Nabi SAW, fihi laylatun. Dalam Ramadan itu ada satu malam khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat, di akhir hadis. Nabi kata, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan Ramadan, itulah orang yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad An-Nasai dengan sanad yang sahih. Jadi para jemaah sekalian, itu mukaddimah kita. Nanti kita baca hadis-hadis yang banyak yang terdapat di dalam Fadail Ramadan. Nah. Okay, terima kasih Datuk di atas perkongsian kita tadi. Dan kita teruskan pada persoalan seterusnya Datuk ya. Sebenarnya yang Datuk sebut tadi, kita sekarang ini suasana PKP Ramadan kita pada tahun ini agak luar biasa, khususnya solat tarawih. Dan saya lihat apa yang istimewa sangat Datuk ya pada bulan Ramadan tahun ini, tidak adanya bazar Ramadan. Sebab kita sibuk dengan bazar Ramadan. Jadi kita boleh fokus ibadat kita betul-betul dengan bulan Ramadan tahun ini. Jadi mungkin Datuk boleh sebut sikit apakah persediaan khususnya kepada diri, keluarga yang ayalah ayah-ayah lepas ni akan jadi imam tarawih di rumah Datuk. Mungkin Datuk boleh bagi tips sikit Datuk, silakan. Terima kasih Ustaz Abdul Fattah. Saya Analah selalu bergurau. Dulu kita kata bazar Ramadan tu ada 2 kiraat. Dia macam baca Quran juga ada kiraat. Ada orang baca baris atas bazar Ramadan. Ada orang baca baris bawah, dia panggil bazir Ramadan. Jadi ada 2 kiraat situ. Bazar dengan bazir. Jadi biasanya insya-Allah kita akan baca baris atas lah kan, bazar Ramadan. Sebab kita keluar tu semata-mata nak mencari keperluan, nak untuk makan. Jadi dalam suasana kita hari ini, bagaimana kita nak membuat persiapan. Hadis-hadis yang saya baca tadi, hadis tentang maradatul jin, syaitan. Kata Nabi SAW, wanada munadin. Bila pada malam Ramadan, walaupun telinga kita ni tak dengar, banyak benda yang kita tak dengar, Allah Ta'ala tak perdengarkan. Tapi kita dapat melalui riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Dia kata apa?
Nada munadin pada malam awal Ramadan, dia kata, ya baghiyal khairi aqbil. Orang yang nak buat kebajikan, teruskan, cepat. Jangan tangguh-tangguh. Wa ya baghiyas syari aqsir. Wahai orang yang nak buat benda tak baik, cukup. Ini Ramadan. Biar beza Ramadan dengan tak Ramadan. Sebab apa? Ramadan ini sangat besar. Walillahi utaqa'um minan nar. Allah Ta'ala mengeluarkan senarai orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka, wazalika kulla lailatin, pada setiap malam. Jadi para jemaah sekalian, para penonton sekalian, apa persiapan kita di saat kita akan melalui hari yang sangat berbahagia ini, hari yang punya kelebihan-kelebihan yang besar? Bagaimana persiapan yang kita kena buat? Kita kena buat macam biasa juga. Kalau dulu persiapan kita nak pergi masjid, kan? Sekarang ni persiapan kita iaitulah persiapan diri kita berpuasa bersama dengan keluarga daripada bersahur sampai ke tarawih. Dulu dah bersahur ya, lepas kemudian masing-masing pergi pejabat, anak-anak pergi sekolah, macam-macam hala tuju kita pergi, ada yang pergi pasar pagi, ada pergi bazar, akhirnya maka kita ketinggalan banyak perkara. Jadi oleh kerana tahun ni kita tidak lagi berbazar, ada juga usaha kerajaan negeri, saya pun tak pasti tengok iklan ya. Dia kata ada bazar online ke macam mana? Ada bazar online. Mana tak pergi pun boleh order juga makanan sampai depan tangga, kan? Jadi biar hati-hatilah. Kalau nak online tu biar bersama dengan isteri, duduk sekali. Jangan isteri online kat dapur, kita duduk online kat luar, akhir sekali 3 post laju mari depan tangga. Siapa nak makan? Ini masalah. Jadi itu di antara pertama yang kita nak buat, persiapan kita, dia panggil dalam bahasa kata at-tahayyu listiqbali Ramadan. Kita kena membuat persiapan diri, persiapan jiwa untuk menyambut Ramadan. Di antara persiapan jiwa yang selalu saya ajar kepada para jemaah sekalian, iaitulah doa. Mari kita doa pada saat ini, doa menyambut Ramadan, kan? Ingat kata ingat? Kena ingat dah, tak boleh tak ingat tu. Pasal sebab kita hari ini kita nak sambut Ramadan dengan doa-doa yang telah yang maksur, yang diajar daripada para sahabat radhiyallahu anhu ataupun di kalangan ulama-ulama salafus salih yang telah membaca doa ini. Di antara doanya, coba kata. Saya tak pasti boleh nampak ke tak ni tulisan? Nampak? Nampak. Kalau nampak baca lagi senang nak baca, kan? Coba kata Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Boleh nampak deh? Jelas. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Nanti poster ni boleh ambil dekat Facebook saya. Jadi doa kita minta 3 perkara para jemaah sekalian. Yang pertama, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita minta kita sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan kita sehat, bebas daripada COVID, orang panggil negatif, kan. Jadi sekarang ni musim-musim COVID ni satu je kita nak negatif. Apa dia? Negatif COVID. Yang lain kena positif. Jangan pula kita negatif belakang ni. Nak solat pun negatif, baca Quran pun negatif, berat. Tuan-tuan kena tanda. Yang kita nak negatifnya, apa dia? COVID je. Yang lain kena positif. Ni kawan-kawan kita ni, ramai yang muda-muda, saya kata, insya-Allah saya doakan supaya lepas pada habis musim PKP ni, akan timbullah keputusan positif. Oh, marah dia kata, Ustaz jangan doa macam tu. Saya bukan doa positif COVID, positif lepas pada ni, lepas pada PKP, tak pergi mana-mana ni. Asyik dengan isteri je ni, kan? Jadi kita minta yang pertama sekali, salimni li Ramadan, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan dalam keadaan kita sihat walafiat, insya-Allah. Insya-Allah kata. Kemudian wasallim Ramadan li, ya Allah serahkanlah Ramadan itu dengan isi kandungannya, dengan tadarusnya, dengan baca Qurannya kepadaku. Jangan sampai Ramadan saja. Kemudian wa tasallamhu minni mutaqabbala, itu yang permohonan kita yang ketiga. Kemudian terimalah daripadaku Ramadan, amalan-amalan yang saya lakukan dalam bulan Ramadan. Itu dia panggil Ustaz Abdul Fattah, persiapan awal kita iaitulah doa. Imam-imam selalu baca juga, barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya Allah berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampai ke bulan Ramadan. Cuma saya bimbang takut doa tu setakat sampai aja.
Ramai orang sampai Ramadan, alhamdulillah tak mati sampai lagi kita Ramadan, tapi pengisiannya tidak ada. Jadi kalau sampai ke Ramadan, kita kena teruskan dengan ucapan, dengan doa kita, ya Allah balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan kami sihat wal afiat, dalam keadaan kami bersemangat untuk beribadat, dalam keadaan kami istiqamah. Jadi kena letak dalam kurungan sebab doa tu berhenti sekat balighna Ramadan. Nah. Okey, terima kasih Datuk. Tuan-tuan baca Allah SWT, sekali lagi saya ingatkan pada tuan-tuan yang mengikuti melalui FB Masjid Bandar Pasir Mas untuk sama-sama like dan share program kita pada petang ini, dan kepada tuan-tuan yang mengikuti melalui YouTube untuk sama-sama kita subscribe dan sebarluaskan sesi kita pada petang ini. Baik Datuk, kita terus kepada persoalan seterusnya. Jadi sebagaimana yang kita bincang di awal tadi Datuk ya, Ramadan tahun ini sangat mencabar berbanding dengan Ramadan sebelum ini, kerana keadaan yang luar biasa, kita berada dalam PKP dan semua berada di rumah. Jadi mungkin Datuk boleh detail pada kita semua bagaimanakah kita semua pada suasana sekarang ini untuk menghadapi suasana yang kita hadapi ini sebagai ketua keluarga, sebagai ibu, sebagai anak-anak. Kerana sebelum ni kita sama-sama pergi ke masjid untuk tarawih, ayah, ibu, anak. Sekarang ni semua berkumpul di rumah, terutamanya peranan ketua keluarga. Bagaimana untuk kita mengihyakkan suasana Ramadan di rumah masing-masing? Silakan Datuk. Alhamdulillah. Allah SWT hantar mari corona seorang pendakwah. Nama dia Al-Hafnawi. Tak patah ada tengok di video. Tajuk video dia Syukran Corona. Terima kasih Corona. Orang mari tak orang takut dengan corona. Dia kata yalah corona tu fihi wa ma fi. Apa yang ada dalam corona tu dengan bencananya, dengan pandemiknya, dengan apa, tapi di sana mesti ada rahsia, ada hikmah yang tersembunyi yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Di antara yang kita nampak hari ini, dulu kita selalu kesibukkan ke sana ke sini. Hari ini semua tuan-tuan dan puan-puan duduk bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kita nak keluar pun tak boleh kecuali dengan syarat-syarat yang agak ketat. Maka bernamik atau program Ihya Ramadan pada kali ini, kita beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum qubura. Nabi kata, mu jangan jadikan rumah kamu itu macam kubur. Kubur ni bukan tempat ibadat, tempat orang pergi ambil iktifak, ambil pengajaran, dan tempat kita pergi simpan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kita nak jadikan rumah kita ni seperti suasana masjid. Sekarang ni ada sebuah risalah yang dikeluarkan. Tuan-tuan boleh tengok tajuk risalah, sudah disebarkan di Facebook dan lain-lain. Tajuk dia Buyutul Masajid, Masajidul Buyut, masjid-masjid di rumah. Apa peranan dia? Maka kita kata hari ini, bila mari Ramadan, kita akan mulakan hidup kita dengan as-sahar, dengan waktu sahur. Dan waktu sahur mungkin kita pukul 5 kita bangun. Sebelum pada ni, kalau ayah bangun tahajud senyap-senyap, kalau ibu tahajud pun senyap-senyap. Tapi oleh kerana suasana hari ini kita semua bersama, insya-Allah kita cuba ihyakan, hidupkan. Jadi ini nasihat saya lah kepada kita, keluarga kita semua, supaya di antara program besar yang selalu saya canangkan, nama dia Masuk Syurga Sekeluarga. Tajuk dia Masuk Syurga Sekeluarga. Jadi kita bermula daripada pagi lagi waktu sahur. Kalau boleh kita kejutkan, kita bangun awal, isteri bangun awal, kejutkan anak-anak, biarlah kita berlatih, beribadat, berqiyamul lail. Qiyamul lail makna bertahajud dulu, ataupun kalau kita belum lagi solat witir di waktu tarawih tadi, kita witir. Setelah witir baru kita pergi sahur. Kemudian selepas sudah ada waktu sahur, bermakna masuk waktu subuh, kan? Bila masuk waktu subuh, family sudah berkumpul. Bila berkumpul, yang pertama sekali kita azan lah. Timbul soalan, kalau orang masjid dah azan, kita nak azan juga. Azan tidak menjadi kesalahan. Kita azan di rumah kita, kita latih dah bila-bila yang ada. Mungkin kita ada anak laki-laki 2-3 orang, yang perempuan tak boleh jadi bila lah. Mak bila tak ada, dia ada tok bila dia ada, mak bila tak ada. Jadi kita latih anak kita supaya dia jadi bilal, azan dengan cara yang betul. Masya Allah, tabarakallah. Setelah azan, bermulalah solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat yang sangat besar kelebihannya. Apa kelebihannya Ustaz Fatah? Kelebihan 2 rakaat fajar itu? Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar yang kita solat lebih baik daripada dunia dan isi kandungan. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang kita nak lagi? Maka 2 rakaat fajar. Kemudian salat fajar berjamaah. Bacalah
apa-apa surah yang kita ingat, alhamdulillah. Kemudian selepas solat subuh jangan lupa zikir selepas solat. Kemudian diteruskan dengan zikir waktu pagi. Zikir waktu pagi, alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita dah baca, dulu baca sendiri-sendiri, sekarang ni kita baca sekali dengan anak-anak. Mana yang tak pandai ikut, yang sudah pandai, kalau anak kita dah pandai, kita suruh dia jadi juru baca, kan? Berakhirnya subuh, insya-Allah bagi anak sendirilah, setiap lepas salat subuh, setelah habisnya zikir waktu pagi, pukul 6.45, kita akan live kuliah subuh tafsir Quran. Boleh tuan-tuan boleh tengok di Facebook saya, DR Abu Anas Madani, kita live kat situ. Kemudian habis waktu, biasanya habis kuliah subuh ni dalam setengah jam 40 minit, kita dah masuk waktu duha. Kita solat duha. Lepas solat duha bolehlah aktiviti bebas. Mungkin budak-budak kata relax ni, kita tidur je lah, buatlah apa-apa yang bermanfaat, kan. Kemudian bila mari waktu zuhur, sama juga azan, qabliyah zuhur, kemudian salat zuhur berjamaah, kemudian salat ba'diyah, dan buatlah jadual. Bagaimana kita nak baca Quran satu juzuk satu hari, satu bersama keluarga. Kalau satu juzuk bermakna kita 5 kali solat, kita lepas solat maghrib mungkin tak sempat, kan. Jadi kita buatlah berapa muka sekali, bagilah yang sesuai. Yang fokus kitanya, saya rasa lah Ustaz Fatah, yang orang duduk gelabah kamar sekarang ni, yang ramai akan naik jawatan imam tarawih pada tahun ni. Dulu sedap je dia cakap, "Oi, imam ni baca panjang lah. Masjid Pasimah ni bawa mari imam baca panjang, tak puas hati." Pergi masjid lain pula, baca tak sedap. Komplainnya dia kerja dia. Ni tak sedap, ni baca panjang, macam-macam. Buat mari arak panjang pula jadi. Tahun ni alhamdulillah, bakat-bakat imam tak payah komplain siapa-siapa. Kita sendiri, Allah nak uji kita jadi imam, baru kau tahu nak komplain lagi ke tidak. Jadi sekarang ni tak boleh nak komplain orang dah, kita kena komplain. Jadi bagi tahu ni anak-anak awal-awal. Jangan siapa komplain bapak jadi imam dah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, untuk jadi imam ni kita selepas pada ni kita berhenti seketika. Mungkin ada ulasan daripada Ustaz Fatah, silakan. Okay, terima kasih Datuk ya. Alhamdulillah. Jadi kita dapat lihat seperti yang Datuk sebut tadi, kita kena berfikir positif. Antara yang Datuk sebut tadi, bagaimana kita dapat menyatukan ahli keluarga kita, dan program Tarbiyatul Aulad, kita dapat menghidupkan suasana Ramadan. Kalau sebelum ini kita mungkin suami dan isteri saja pergi ke masjid, dapat melakukan aktiviti masjid, sekarang ini kita dilakukan dalam keluarga kita, iaitu dalam masa yang sama kita mempraktikkan segala ilmu yang telah kita peroleh di masjid sebelum ini. Ya Datuk ya? Ya, insya-Allah. Datuk, baik, seterusnya kita ke persoalan yang seterusnya, iaitu mungkin Datuk boleh dalam masa-masa yang minit-minit terakhir kita, Datuk ya, sampaikan tip-tip yang berguna khususnya kepada kita semua dalam menghadapi cabaran bulan Ramadan tahun ini yang tak pernah kita hadapi dalam hidup kita. Silakan Datuk. Ya. Baiklah, di antara cabaran yang tak pernah dihadapi, kata orang lah, sebab saya tengok nampak gelabah sangat ni, iaitulah calon-calon imam tarawih. Nampak ada cabaran sikit tak? Dan ada juga cabaran lain, tapi saya fokus kepada yang ni dulu. Imam-imam, bakal-bakal imam tarawih, jangan gelabah, jangan susah hati. Solat tarawih ni solat sunat yang disyariatkan oleh Nabi SAW melalui amalannya sendiri. Nabi sendiri beberapa malam telah melakukan solat qiyam Ramadan bersama beberapa orang sahabat. Kemudian Nabi tak keluar. Bila sahabat ni makin malam, bila orang tahu lagi ramai, Nabi tak keluar. Nabi solat di rumah dia. Kenapa? Sebab makhafah. Nabi kata, sallallahu, aku bimbang takut difardukan solat tarawih ni ke atas kamu. Solat 5 waktu pun ramai orang gugur, kan. Kalau tarawih pula mari, ramailah yang masuk neraka dengan sebab tarawih, wal-iyazubillah. Maka Nabi yang bersifat rahmatan alamin, dia tak keluar. Artinya solat tarawih tu kita boleh buat secara berjamaah, boleh buat secara individu, secara fardi, seorang-seorang diri, dan boleh buat di rumah kita, dan boleh juga di masjid. Jadi tahun ni mungkin di masjid tak ada, ataupun kalau ada pun imam dengan Bilal 3 orang je, orang lain tak boleh pergi. Ada ni orang cadang Ustaz Fatah. Dia kata kalau kita pakai mikrofon masjid, kita solat di rumah kita macam mana? Kan ada ke rumah dekat-dekat masjid tu. Saya kata kalau macam tu pakai live terus lalu lah. Imam letak gambar imam kat depan. Kita duduk live kat rumah, tak TV depan, kita solat. Kita kata tak jadi macam tu. Para jemaah, solat berjamaah ni dia ada skill dia sendiri, ada kaedah dia, kena ada imam depan, makmum belakang.
Tak boleh nak main macam main dalam TV. Bukan semua boleh online lah. Belajar boleh, tapi solat berjamaah tak boleh. Maka bila kita nak solat, selepas solat Isya bersama keluarga, jangan lupa kita solat ba'diyah Isya dulu. Ni ada setengah orang pakai, oi, lantak lalu abah, cepat sikit lah. Tak boleh abah gitu. Ada juga orang minta. Dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz cadangkan kita solat terus jangan lepas maghrib. Lepas Isya tu boleh tengok cerita-cerita Nabi dan sebagainya. Kita katalah, kaedah solat ni dia ada waktu dia. Solat mauqut, maknanya ada waktu dia. Lihat waktu solat tarawih, iaitulah setelah selesainya solat Isya, maka kita solat ba'diyah Isya dulu, kemudian barulah kita solat tarawih bermula dengan solatul laili masna. Solat malam itu Nabi SAW beritahu 2 rakaat. Jangan. Jadi kita mula dengan 2 rakaat, maknanya setiap 2 rakaat kita baca, yang pertama sekali kita niat. Nak niat apa? Niatlah saja aku solat tarawih 2 rakaat. Jadi itu. Kemudian baca Al-Fatihah untuk imam lah. Makmum itu Fatihah je lah. Kemudian kita bacalah surah ma faqra'u ma tayassara minhu. Allah Ta'ala sebut, bacalah apa yang kamu ingat. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya beli Quran yang ada kaki tu letak depan, boleh juga. Dalam solat sunat ni kita ada kelonggaran banyak, kan? Boleh duduk pun boleh. Kalau tak larat duduk atas kerusi gini pun boleh. Jadi tapi ingatlah, pahala duduk boleh setengah je. Dan nak sambil, kecuali orang uzur. Orang tua yang uzur duduk, insya-Allah full pahala. Pahala penuh. Tapi kita orang muda-muda duduk juga boleh pahala sebahagian, boleh pahala setengah. Kemudian lepas solat, ni saya tak pandai ni, fadlum minallahi wa ni'mah. Kata tak apalah, tak payah, tak baca pun tidak jadi masalah. Dan memang pun tidak warik bahawa zaman Nabi kita suruh sahabat-sahabat baca. Jadi apa kita nak buat di antara ni? Buatlah apa saja. Contohnya lepas kita solat, assalamualaikum, kita kata astagfirullah. Kalau kita nak tazkirah. Contohnya lepas 2 rakaat yang pertama kita suruh anak sulung pula. Abang bagi tazkirah 2 minit. Lepas rakaat yang kedua kita suruh kakak pula tazkirah. Tak ada masalah dalam keluarga kita, kan? Eloknya kalau kita nak berdoa, kita doa. Doa yang pertama lepas dekat 2 rakaat yang pertama kita doa minta selamatkan kita, 2 ibu bapa kita. Lepas salam yang kedua kita doa kepada anak-anak. Lepas salam yang ketiga doa pula kepada bencana Covid ni biar terangkat. Contohnya, boleh je. Format dia sangat simple. Yang pentingnya 2 rakaat. Yang celah-celah tu boleh je kita nak doa, kita nak berhenti sekejap pun boleh. Nama dia pun tarawih. Maknanya berehat-rehat seketika. Wallahu alam, itu di antara yang mudah. Timbul lagi kalau nak witir masa mana? Terpulang. Kalau boleh bangun kejut anak-anak witir di waktu sahur, itu afdal, lebih baik. Kalau rasa sukar, kita witir je setelah kita tarawih. Okey, terima kasih Datuk ya. Kita dapat faham petang ini solat tarawih itu sebenarnya sangat santai, sangat mudah ya. Bagaimana boleh diperbagaikan keadaannya untuk kita orang kata menghidupkan suasana tarawih bersama dengan anak-anak. Cuma Datuk mungkin sedikit di akhir ini mungkin Datuk boleh bagi kepada mereka yang uzur, sama ada orang yang menghadapi Covid sendiri ataupun orang yang uzur kerana faktor kesihatan ataupun perempuan yang berada dalam keadaan uzur di bulan Ramadan ni. Silakan Datuk. Uzur dia panggil, ada uzur syar'i, ada uzur jismi, kan? Tadi Ustaz Patah bagi 2 jenis kategori. Yang pertama kita panggil uzur jismi, uzur fizikal, kan? Orang tua-tua yang tak larat. Inilah waktunya, peluang ibu kita, nenek kita, atuk kita nak solat berjamaah. Biasanya dia solat seorang je tarawih kat rumah. Dengar suara orang duk solat di masjid, sedih. Tahun ni Masya Allah, Tabarakallah, kita boleh solat berjamaah bersama keluarga. Imam duduk depan, yang uzur boleh duduk dalam sah dia masing-masing. Kalau perempuan di belakangnya, atuk kita, opah kita atas kerusi ke mana, sambil santai, sambil relax je duduk, boleh solat. Kita kata Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri peluang solat berjamaah dia tahun ni, kan? Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kalau kita ada pula anak yang hafal Quran, anak yang sudah belajar di sekolah agama, biar latih dia sendiri, latih dia. Anak-anak pelajar-pelajar kita sana, contohnya pelajar saya, budak-budak pondok ni, yang balik cuti ber-KPP di rumah ni, kan? Suruh dia, awal-awal lagi, jadi imam tarawih. Jangan suruh bapak. Pasal bila kita menghargai keadaan dia, anak kita lebih semangat lagi untuk terus belajar dan untuk mengamali. Dari sudut amali apa yang dia buat. Adapun wanita-wanita yang uzur, kita kata bila tarikh uzur. Contohnya seorang perempuan ni uzur 15 Ramadan, kan? Maka 1 hingga 14 Ramadan dia pecut betul-betul dengan tadarus Qurannya, dengan tarawihnya, dengan solat qabliyah ba'diyahnya.
apabila dia uzur pada hari 15, hari 20, pada saat itu dia akan menerima pahala pencen penuh. Masya Allah, tabarakallah. Dia boleh tumpu dengan buat kuih. Buat kuih apa ustaz tak raya tadi? Raya tu tak berlaku, cuma di rumah kita masing-masing. Dah, raya tu tak air raya. Kita akan ucap selamat air raya nanti di akhir Ramadan. In ahyanallah, kalau Ta'ala hidupkan kita nanti, insya-Allah. Jadi orang-orang yang uzur semua sekali kita boleh berihya Ramadan dengan suasana yang masing-masing. Kalau dulu nak pergi masjid payah nak tadarus, ingat di rumah kita akan bertadarus. Ni ada orang buat tadarus online macam mana? Buatlah apa saja, tapi jangan lupa tadarus dengan anak-anak, dengan family di rumah itu lebih aula, lebih utama daripada kita duk main online sana sini. Nah. Okey, terima kasih Datuk ya. Kita ada sedikit masa lagi. Mungkin akhirnya Datuk boleh bagi tips untuk kita memburu Lailatul Qadar. Silakan Datuk. Jadi alhamdulillah Lailatul Qadar ini satu malam yang Allah sembunyikan secara tidaklah sembunyi sangat. Kalau sembunyi itu setahun Lailatul Qadar satu malam. Payah 360 hari. Ataupun sebulan Ramadan akan ada satu Lailatul Qadar. Lagi susah. Tapi Allah sembunyi hanya Nabi kata taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Maknanya kita hanya ada 10 malam je. Jadi para jemaah sekalian, oleh kerana kita duduk di rumah tak pergi mana-mana, 10 malam terakhir ni stop benda-benda yang tidak baik. Kan dalam hadis Nabi, saya keluar satu risalah, nanti tuan-tuan boleh ambil risalah ni di dalam Facebook saya, Abu Anas Madani. Dalam ni ada 9 perkara yang kita kemukakan. Satu malam, sahabat solat dengan Nabi SAW sampai setengah malam. Jadi ada sahabat mari tanya, ya Rasulullah, kalau Rasulullah teruskan sampai ke sahur, lebih baik. Tuan-tuan, Nabi ni dia tak ikut semangat para sahabat sebab dia tahu jiwa manusia ada yang kuat, ada yang lemah. Nabi tak layan. Nabi kata, "Man qama ma'a imamihi hatta yansarif." Siapa dia berdiri solat tarawih bersama dengan imam dia sampai sudah, termasuklah yang di rumah ni pun insya-Allah, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri satu malam. Jadi kita solat 8 rakaat, 20 rakaat, tapi biar sudah semua, kemudian kita boleh pahala qiyamul lailatin. Dan nak dapat pahala qiyamul lailatin sampai subuh, maka kita kena jaga peradaban malam-malam Ramadan itu sendiri. Apa jangan duk buat lepas pada habis dah. Bukan tengok cerita pula, tengok movie, tengok video lah. Kalau nak tengok juga, tengok kuliah perdana, tengok apa-apa yang bermanfaat. Kalau tak ada apa pun, tengok Quran. Habis cerita. Banyak cerita-cerita. Alhamdulillah, tengok kuliah-kuliah motivasi yang saya keluarkan dalam YouTube. Tuan-tuan tengok dalam halaqah Abu Anas Madani. Di sana ada beratus video tentang Ramadan dan persoalan-persoalan tentang Ramadan. Kita kata Alhamdulillah. Jadi 10 malam terakhir kita khususkan kepada memburu ataupun mencari Lailatul Qadar, kerana di sana terdapat satu malam daripada 10 malam itu, insya-Allah. Ya, terima kasih Datuk. Alhamdulillah. Jadi kita sudah pun berada di akhir perbincangan kita pada petang ini, dan insya-Allah tuan-tuan semua ya, di akhir nanti kita akan sama-sama dengan yang bahagia Datuk. Jadi Datuk yang terakhir, mohon untuk Datuk sampaikan nasihat dan juga pesanan kepada kita semua. Walaupun kita berada suasana yang luar biasa daripada sebelum ini, suasana PKP, insya-Allah ia sebenarnya yang satu sebut di awal, kita mengambil ianya sebagai satu yang positif. Silakan Datuk. Alhamdulillah, para jemaah sekalian. Yang pertama sekali, jangan rasa kecewa, jangan rasa sedih, jangan rasa macam-macam. Allah sedihnya Ustaz tak boleh pergi masjid tahun ni. Alhamdulillah, kalau ada perasaan itu dalam jiwa, bermakna kita insya-Allah akan dicalonkan duduk di bawah naungan arasy pada hari kiamat. Sebab Nabi SAW beritahu 7 golongan yang dicalonkan duduk di bawah bayangan arasy pada hari kiamat. Salah satu daripadanya, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Berarti siapa-siapa yang rasa jiwa dia sangat-sangat orang panggil merindui masjid, insya-Allah kamu ada kebaikan yang dalam jiwa kita kerana kita merindui masjid. Tapi rindu sungguhlah. Nanti masjid buka nanti, berduyun-duyun pergi. Insya-Allah solat subuh pertama selepas pada PKP tamat, kita nak tengok seperti solat Jumaat ataupun seperti solat hari raya. Boleh ke tak boleh? Kalau setakat duduk buat saja, masjid tak boleh nak pergi. Lah, masjid tak boleh nak pergi, kita boleh buat di rumah kita ibadat-ibadat. Yang tak adanya masjid saja. Solat berjamaah boleh. I'tikaf tak boleh lah di rumah kan. Kita kena i'tikaf di masjid. Dan maknanya kita jangan rasa, sebab Nabi SAW telah bersabda ketika dalam satu perjalanan pergi ke Tabuk. Nabi kata para sahabat,
kita dalam perjalanan pulang pada hari ini, ma qata'tum dia. Kamu tak naik bukit, kamu tak turun lembah, kamu tak berjalan di tengah padang, illa kanu ma'akum, sahabat-sahabat kamu di Madinah itu bersama dengan kamu. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, kita yang berpeluh-peluh tengah padang pasir ini, sahabat di Madinah ma'ana, boleh pahala sekalian kita? Nabi kata, na'am, mereka boleh pahala kamu, habasahumul uzur, tetapi mereka tak datang berperangan kerana uzur. Jadi kita hari ini para jemaah sekalian, oleh kerana jiwa kita sangat terikat dengan masjid, kita tak boleh iktikaf, tak boleh itu, tak boleh ni, tapi oleh kerana kita sudah ada niat, maka kita dapat pahala pencen duduk di masjid walaupun berada di rumah kita. Maka amalan-amalan yang baik seperti yang kita buat, tadarus Quran. Kalau boleh kita baca Quran dengan tadabbur pula, ambil beberapa ayat tadabbur kita baca. Kalau kita rasa ustaz senang-senang kan nak tadabbur, alhamdulillah anda tengok hari ni banyak channel-channel sahabat-sahabat kita, pemuda-pemuda kita sudah keluarkan channel tadabbur. Ada channel tadabbur. Kita ambil rakaman ini, alhamdulillah, dengan video yang kita ada, kita letak, mari kita tadabbur, cari yang 30 minit, 20 minit, duduk sekali dengan anak, kita buka Quran, kita tadarus sekali, kita tadabbur sekali ayat-ayat itu, insya-Allah banyak sekali faedah-faedah yang kita dapat. Jangan duduk termenung je. Kenapa puah tak boleh pergi? Kenapa lah? Semua yang Allah Ta'ala buat ada hikmah yang tersendiri. Alimha man alimha, ada orang tahu dan ada orang tak tahu, tapi kita kena yakin bahawa itulah hikmah Allah Ta'ala nak beri kepada kita dengan marinya COVID-19 ini. Nah. Okey, terima kasih Datuk ya. Jadi alhamdulillah pada petang ini kita dapat simpulkan dalam suasana yang ada hari ini, suasana PKP, apa yang Datuk nyatakan pada tadi, peluang untuk kita masjid menjadikan rumah-rumah kita semua ni seumpama masjid. Bukannya rumah-rumah kita menjadi seperti kubur sunyi sepi daripada amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menyeru kepada tuan-tuan hadirin hadirat semua khususnya mengikuti FB pada petang ini untuk sama-sama kita memanfaatkan ruang IT yang ada pada hari ini untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya FB Datuk sendiri, FB Masjid dan banyak lagi sangat memberi manfaat kepada kita semua. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Taala untuk sama-sama kita mengikuti FB Masjid Sultan Muhammad III Bandar Pasir Mas ni. InsyaAllah kita akan ada siri-siri live lagi selepas pada ini, dan mungkin kita akan jemput Datuk di dalam bulan Ramadan nanti pula untuk sama-sama kita membicarakan secara khusus ya Datuk ya. Petang ini mungkin kita sebagai pencetus dan sebenarnya Datuk kata untuk dapatkan ilmu boleh direct kepada FB Datuk dan juga FB yang sangat bermanfaat. Jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada petang ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan kepada Datuk untuk menutupi doa kita petang ini insya-Allah. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, kami mohon dengan nama-Namu yang maha indah, dengan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan kami sihat walafiat, dalam keadaan kami tenang beribadat, dalam keadaan kami bersemangat untuk menghidupkan Ramadan dengan ibadat-ibadat, dengan semua perkara yang Engkau redai ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada kami, dua ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, yang telah pergi ataupun yang masih hidup, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kuasa-Mu yang ke atas semua makhluk ini, Engkau hilangkanlah bencana COVID ini daripada negeri kami, daripada negara kami, daripada negara umat Islam dan daripada seluruh dunia, supaya dapat umat hamba-hamba ini kembali ke rumah Engkau ya Allah, supaya kami dapat kembali ke rumah-Mu ya Allah dalam keadaan suasana yang begitu baik, dan ya Allah dapat kami mengunjungi Baitullahil Haram, bersolat di Masjid Nabawi Syarif. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, hilangkanlah wabak ini, hilangkanlah perkara-perkara yang tidak baik daripada negara kami, daripada dunia ini dan semua negara-negara yang ada atas dunia ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Mulia Datuk di atas perkongsian ilmu pada petang ini, dan kepada tuan-tuan hadirin hadirat semua. Alhamdulillah kita telah pun selesai pada petang ini mengikuti
program Bicara Amal Ramadan yang dianjurkan oleh Masjid Sultan Muhammad III Bandar Pasir Mas dan kerjasama PUK Perkuliahan Utama Kelantan. InsyaAllah kita akan teruskan program live seperti pada petang ini, dan diucapkan terima kasih kepada semua hadirin hadirat, khususnya kepada mereka yang like dan share program kita petang ini, dan tak lupa kepada yang sahabat-sahabat kita yang subscribe. Dan majlis ilmu kita pada petang ini tidak terhenti di sini, sama-sama kita dan sama-sama kita ikuti kelas-kelas pengajian yang terdapat pada laman-laman FB dan juga apa jua ruang IT yang ada. Jadi saya sekali lagi mewakili pihak penganjur pada petang ini, pihak Masjid Sultan Muhammad III Bandar Pasir Mas, mengucapkan jutaan terima kasih Datuk daripada Kuala Krai bersama-sama kita pada petang ini, dan juga tuan-tuan hadirin hadirat mati Allah SWT. Sama-sama kita tangguhkan program kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.